kita buat talk on air pollution. Memanggil menjemput peserta luar lah. Sebelum ni Dr. Dasara dah ada bagi some coffee talk also, and also on IPCC and so on lah. And I find it benda yang perlu diterangkan secara ringkas kepada orang awam. They try to make it layman. Yes. I find all these things are important, but very untuk orang teknikal nak present to layman, makcik-pakcik macam mana air pollution and so on kan. Well, we'll find a way lah how to do it, and hopefully this will be a platform. Although kita punya peserta online will be from staff and students and UNIMAP, but the Facebook is open for anyone to actually datang balik and look upon it here and there lah. Okay, thank you Dr. Sarah. Pukul 10 dah, nanti dah masuk muka sembang-sembang kita ni dalam tu. Okay, thank you all and good luck ya Dr. Sarah. Okay. Right, terima kasih Dr. Siti Khadijah. Okay. So kita boleh start lah kot ya? Boleh. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMAP, and selamat pagi kepada semua yang join kita pada pagi ini, terutamanya kita punya panelis lah. Ahli panel kita iaitu Mr. Tan Poh Aun, Dr. Nur Zaitun Yahaya dan Tuan Pengarah Tuan Fitri lah. Okay, so nanti saya akan introduce setiap ahli panel kita kemudian lah. So kita kena kenal sikit dengan siapa ahli jemputan kita pada pagi ni lah. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Siti Khadijah sebentar tadi. So Dr. Siti Khadijah adalah merupakan kita punya Director Center for Energy Management and Sustainable Campus UNIMAP, ataupun nama ringkas dia KOSM lah. Okay. So InsyaAllah hari ini kita mungkin akan mendengar sikitlah perkongsian daripada 3 orang panel ni lah secara ringkas. Dan sebenarnya perancangan kita ni memang sangat-sangat kita ad hoc lah, kita panggil ad hoc lah. So alhamdulillah lah 3 panel ni setuju untuk bagi kerjasama untuk join kita pagi ni lah. Alright, so sebelum saya start dengan ahli panel pertama tu, sedikit info lah mengenai apa tujuan kita adakan talk ataupun coffee talk pagi ni lah. So dia bersempena dengan satu hari yang kita panggil di International Day of Clean Air for Blue Skies, panjang sikit nama dia, which yang kita sambut pada setiap 7 September. So 7 September yang lepas lah. Sekarang 10 September kan. So dalam minggu ni sebenarnya kita ada menyambut satu hari yang kita panggil di International Day of Clean Air for Blue Skies. So sedikit info mengenai International Day of Clean Air for Blue Skies. Dia sebenarnya it is facilitated by the United Nations Environment Program, UNEP. So the day aims to create awareness about the significance of air quality. Dan setiap tahun dia ada tema. Untuk tahun ni tema dia adalah Healthy Air, Healthy Planet. So dia bertepatan lah dengan keadaan semasa kita sekarang kan, yang orang kata sedang bertarung dengan COVID-19. So selepas ni kita nak dengar lah, mungkin Mr. Tan nak share sikit berkenaan dengan apa hubung kait kesihatan dengan air pollution atau pencemaran udara lah. So sebelum tu saya nak memperkenalkan dululah ahli panel kita pada pagi ni. So panel yang pertama kita ada Mr. Tan Poh Aun. Mana Mr. Tan? Hai. Sebenarnya saya kenal Mr. Tan ni dah 10 tahun dah. 10 tahun dah. Tapi baru bekerjasama lah dengan Mr. Tan. So Mr. Tan is the principal consultant for SOX NOx Asia Sdn Bhd. So he has extensive project experience in Malaysia, especially on air quality management lah. Okay, banyak projek-projek environmental project lah yang dah handle.
So Mr. Tan holds a Bachelor of Science degree majoring in chemistry and also Masters of Technology Environmental Management from the same university. Yeah. Okay. Selamat pagi. Selamat pagi Mr. Tan. Okay, good. Are you? Excited. Mr. Tan di mana Kat Mr. Tan? Subang Jaya. Kat Subang Jaya. PJ. Subang Jaya. Okay, Subang Jaya okay Okay, clear sky tapi semalam ada lori terbalik bawa chemical dekat highway kat Subang Jaya. Chemical, bawa chemical from? I just read it's a virus punya chemical lah untuk veteran Jabatan Pertanian punya. I see. Okay. Right. Okay, tak apa, nanti kita mungkin dengar apa yang perkongsian daripada Mr. Tan lah. So, kita ada second panelist today. Kita ada Dr. Technologist Dr. Nur Zaitun binti Yahya. So, Dr. Zaitun is currently a senior lecturer with the Faculty of Ocean Engineering Technology and Informatics, Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum Dr. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sarah. Sama Dr. Nur juga adalah President of the Clean Air Society Forum for Malaysia, which link with the Clean Air Asia, registered under United Nations agencies. So insyaAllah kita nak dengar jugalah apa status dan apa perkembangan daripada Clean Air Society Forum. Terima kasih insyaAllah. Okay. Dr. Nur holds a PhD in from Leeds University UK. Betul Dr. Nur? Betul ya saya. Dan juga Master Science daripada USM. Dan yang panelis yang ketiga kita ada teknologis Muhammad Fikri bin Said, iaitu pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Perlis. Assalamualaikum Tuan Fikri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih doktor. Berlangsung dari Penang Ya, pagi ni daripada Penang ni. Penang. Okey, Tuan Fitri mempunyai pengalaman luasan 17 tahun pengalaman dengan Jabatan Alam Sekitar. Yang sebelum ni merupakan juga penolong pengarah di JAS Penang. Lepas tu ketua cawangan JAS cawangan Miri, cawangan Kulim Kedah dan cawangan Bayan Lepas Pulau Pinang. So yang terbaru ni di pengarah di Jabatan Alam Sekitar Negeri Perlis lah. So Tuan Muhammad Fitri ni holds sarjana muda kejuruteraan mekanik daripada USM lah. So saya punya alumni. Okay. Alright, terima kasih Tuan Fitri bersama-sama kita pagi ni. Terima kasih. Okay. Allah. Alright, so alhamdulillah kita nak mulakan dululah dengan Mr. Tan. So, Okay. Mr. Tan, mungkin Mr. Tan nak berkongsi sikit lah. Sebab rasanya ramai yang tahu mengenai pencemaran alam sekitar, pencemaran udara. Okay, tapi macam mana pencemaran udara ni? Sesuatu benda yang kita tak nampak kan. Kalau kita nampak asap daripada kilang, yes kita tahulah ada pencemaran udara sedang berlaku. Tapi kalau situasi normal macam pagi ni, so kita tak sedar pun. Betul. Sebenarnya ada pencemaran udara berlaku kan. Yes. So mungkin Mr. Tan boleh berkongsilah macam mana dan apa itu pencemaran udara, apa air pollutants yang terlibat dan apa yang berbahaya kepada kesihatan kita lah. Dan mungkin juga boleh Mr. Tan kongsi sikit apa kaitan dan apa relationship of COVID-19 ni dengan pencemaran udara. Okay. Mungkin dalam list kita bincang. Ya. Alright. No problem. Alright. Okay, terima kasih Dr. Sarah. Let me just share my slide. Okay. Okay. I hope everybody can see the slide. Boleh tak? Ada problem? Belum lagi. Sedang boleh keluar lagi. Belum lagi Ya. Okay. Okay, alright. Okay, thank you, Dr. Sarah. I will try to keep it short because we only have 10 minutes.
But just want to orang kata macam Puan Dr. Sarah katalah, on the 7th of September is International Day for clean air, okay, for blue skies. So yang ni bawa UNDP. If you want to find out a bit more, you can go to the link. Alright. So even in UNDP, they also have orang kata secara grafik to show all these pollutants area, macam mana dia bergerak, you know, because all these things, as we know, bergantung kepada meteorologi lah, pergerakan udara and so on. So this is one graphic that you can actually look around and try to understand bagaimana in the world that we have air quality issues lah. Most of the time dekat Malaysia kita in the moderate level lah. Okay, yang warna orange, alright. So at the same time in the house there is a few things that we can do lah. Mr. Tan. Yeah. Your slide tak bergerak lah. Tak bergerak Sekarang at second slide, isn't it? Now yang ni yang nampak tak yang grafik? Yang grafik tak nampak. Okay, nanti I share using screen sebab I notice that kadang-kadang kena share guna screen. Full screen. Okay, hold on let me just reshare the whole thing again. Okay. Sekejap. Okay, boleh nampak sekarang? Belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Okay. Okay Yes. Okay. Tadi yang second slide nampak yang ni? Yes, nampak. Sekarang nampak. Sekarang nampak. So UNDP pun dia ada to show graphically lah all these air pollutant, and if you understand air pollution, it all depends on the meteorology lah, pergerakan angin, suhu and so on. So this is to show the worldwide bagaimana pergerakan pollutant bergerak, because not necessary kita ada localized pollution, kita pun kena tengok regional, transboundary and so on lah. So you will notice that Malaysia selalunya di kawasan moderate lah, warna orange okay. Alright. So in the same website also, kalau if you want to look how you want to can improve air quality in your house, or when you go travel outside and so on, you can also look at this graphic, then try to practice where we can lah. Okay. So all these are in UNDP website. Just this is for orang kata for knowledge. Now in the UNEP documents, it's also identified that kita sekarang concentrate banyak on kita panggil criteria pollutants. Criteria pollutants macam PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO dan ozone, right? But one element yang kita in Malaysia we didn't really concentrate is the pollutant of ammonia. Okay, so I just want to talk a bit about yang this ammonia. Okay, for ammonia kebanyakannya datang dari agriculture, waste decomposition, even we have wastewater treatment plant pun dia akan mengeluarkan this kind orang kata gas ammonia lah. Okay, now ammonia technically is not so orang kata hazardous in low level, but it will react with particles untuk create aerosol lah. So all this aerosol will be orang kata low, very fine particles, which is PM2.5. Setahu kita, okay, PM2.5 memang bila kita inhale dia akan masuk ke our lungs and sometimes goes into the blood stream lah. Okay, so that's the orang kata the kesihatan dari segi kesihatan, this is what happens, right? Ammonia itself will convert when it exposed to acid rain. Acid rain sometimes can be sulfuric acid or nitric acid. So this will become sulfate or nitrate. All right, sulfate and nitrate. That's where the component sticks to the particles. Okay.
Alright, so so this is just to tell that PM 2.5 it will also affect in terms of human impact. Dia boleh impact kita punya cardiovascular lah. So but for ammonia itself is indirectly when it goes into the PM 2.5, then you have all this lungs irritation and so on. Okay, so this is some of the impact related to ammonia exposure. Okay, in terms of orang kata macam mana nak mitigate, some of the contributor agriculture, so kita boleh orang kata improve the usage of fertilizer lah. Macam di northern side, we have this banyak fertilizer plant dekat sana. So because we have pertanian and so on, I believe Perlis, Kedah, so you have all this orang kata penggunaan baja lah. Okay, at the same time pun tinja atau najis agriculture. Okay, now ammonia, right? So mungkin orang tak tahu orang kata how to perceive this ammonia. So I just want to explain a bit. Sebab ammonia ni dia kalau ikut different concentration atau different kepekatan, kita akan perceive bau yang berlainan. Alright, so bagi kebanyakan orang, okay, mereka bila nak cuba describe ammonia ni, dia akan relate to apa yang dia tahu. Okay, orang kebanyakan lah. So macam bila concentration dia tinggi, dia orang kata yang bau hancing lah, atau menyusut hidung. Okay, so bila dia dah jadi moderate concentration, then people will perceive ammonia like bau tai lembu atau kaudang. Alright, so bila dia dah jadi satu level yang rendah, dia akan orang perceive dia macam kompos, bau tanah and so on. Now, kenapa ni berlaku is sebab manusia ni, kitanya hidung, kita ada different detection level. That's why you notice at the table at below, the detection level is varies. Some people can detect it at low level, and some people only can detect it at high level. So this is all based on literatures. Okay, then some for orang kata concentration yang tinggi, baru people feel very annoying. Macam yang bau tengik semua tu lah. Okay, so this is a kind of thing that sometimes when people describe, layman people describe, dia tak tahu how to say, oh ni bau chemical ammonia. Alright, but they can describe it according to their experience atau dia references yang pernah mereka encounter. Yang ni penting sebab kadang-kadang kita ada pencemaran pollutant, tapi orang tak tahu macam nak relate kepada penyiasat and so on. So this is one way how we need to question people lah, especially children and so on. Okay, so kalau kita tengok kat ASDR pun, dia technically ammonia dia describe as ammonia. Alright, so just now I did mention that how people perceive lah. Even description of ammonia can represent different chemical. Alright, it's not necessary bila orang cakap tu bau macam ammonia atau bau tengik and so on, dia hanya ammonia, tapi dia kemungkinan juga composition ammonia yang lain yang ada nitrogen, ya. Okay, now dari segi kesihatan, bila kita sebab di Malaysia kita tak ada ambient air quality criteria lagi untuk ammonia. If you look at the Ontario punya ambient air quality criteria, dia punya 24 hours is actually 100 microgram per meter cube. Now let's go back to the previous slide I was telling on the threshold. Okay, 100 ni, 100 microgram per meter cube ni, kalau kita lihat dia punya odor threshold, detection threshold, kemungkinan ada orang boleh bau dan kemungkinan orang tak dapat bau ammonia. So this is the kind of thing, walaupun kita cut off as 100 microgram per meter cube, it's not necessary orang boleh perasan atau bau tu. Tapi I have experience when I went to
China, satu lokasi panggil Guangdong. Guangdong. Nah, Guangdong ni dia tengah China, so dia dikelilingi oleh gunung and so on. So what I experienced memang waktu awal pagi you akan bau macam bau kompos atau bau tanah, then you can even see smoke lah. So this is the kind of thing that sometimes it's all through experience, and when you go around you try to perceive lah. Okay, but it doesn't mean it's not there. Alright, so macam dekat Malaysia kita tu perceive it so much because our weather is orang kata panas and so on lah. Okay, so before I end, I just want to show this video just to share with everybody. So yang ni got to do with ammonia. The main source of ammonia tends to be emissions from agriculture, and this comes a lot from things like manure and fertilizers. So it depends on how these manures and fertilizers are kept, and also how they're used. The reason we're concerned about ammonia is because once it's in the air, it interacts with other elements and chemicals that are found in our air. It can interact with other pollutants, and then it can form what's called fine particulate matter. And we know that fine particulate matter is a really serious pollutant that can cause damage to people's health. These can be very small particles that can penetrate deep into people's lungs, and we think that that's how they possibly can get into the bloodstream, and then from there travel to all parts of people's bodies. We know fine particulate matter, the main health impact is actually through heart conditions, so actually things like triggering strokes and heart attacks. Obviously has an impact on breathing conditions, making asthma attacks much worse, increasing the risk that people might have to go to hospital or even worse, die from something that seems such simple as asthma attack. Well, one of the other serious issues with ammonia and fine particulate matter is that because they're so fine in the constitution, they can travel very long distances. So they can travel thousands of miles. So it's not the case that you should only worry about this if you live in the countryside or near a farm. If the winds change direction, then this can be transported and mixed in with local sources of pollution, so things like emissions from road transport, and they can cause a real problem. So what we would like to see is regulation to make sure that where action can be taken, it is taken. And alongside that, you also need to give help and support for farmers that will mean that they will have lesser damaging impact on people's health and also the environment. If governments are really serious about protecting people's health, they should be looking at reducing all sources of pollution as quickly as possible and as close to zero as possible. Okay, thank you. So the last slide that maybe later we will discuss also is, should we look at the possibility of orang kata polluters to pay? Polluters to pay. So this is one example in Metro Vancouver, di mana mereka actually untuk industry, you actually need to pay for emissions lah. Alright, so this is what they are looking at, and maybe later in a discussion with the panelists, we should also discuss this lah. Alright, that's all. So hopefully we will have cleaner air when we go out, not inside the house. Thank you. Bye. Right. Thank you very much, Mr. Tan, for the sharing. Mungkin kita ada beberapa soalan yang boleh kita kemukakan pada Mr. Tan. Saya nampak kat situ Encik Muhammad Faiz Musa. Encik Muhammad Faiz, silakan. Mr. Tan. Ya. Saya ada nak tunjuk satu video. Kebetulan saya dengar pasal ammonia ni. Okay. Okay, saya cuba tunjuk video. Okay, ni dekat YouTube saya buka lah. Ini gambar saya ketika di Commonwealth. Saya ada hidup ammonia tu. Yang tu untuk merangsangkan. Dengan ammonia yang Mr. Tan explain tadi. This is kita panggil sebab kadang-kadang you nak merangsangkan seseorang tu. Yes, you can use this ammonia. Dia bau macam urine lah. Kalau you bau dia macam bau air kencing. Hanya.
Tengik bahasa Melayu. Apa? Betul. Saya dapat amonia ni daripada Bulgaria. Saya punya jurulatih. Okay. Jadi sebelum dekat Malaysia ni kita tidak pernah guna pun amonia. Jadi dia datang ke sini, dia membawa sebelum nak angkat tu dia bagi kita hidup amonia kan. Betul. Memang betul. Bila saya hidup tu saya jadi hilang nervous, saya jadi fokus, saya jadi cuma itulah efek dia. Saya nak tanya, adakah cuma saya dapat maklumat amonia ni dibuat daripada air kencing binatang kan? That's why tadi I katakan orang akan perceive dia bau macam bau urine, tapi sebenarnya dia actually chemical lah, ammonia chemical. Tetapi orang biasa dia kalau tak describe tu dia kata, "Oi, ni bau air kencing." Tapi sebenarnya chemical tu ammonia. Kalau low level is okay. Kalau tidak, semua orang budak-budak buang air kencing tu. Right? So low level is okay. Low level is okay. Dia untuk merangsangkan seseorang. Wah, betul. Tuan betul lah. That means memang jurulatih tuan is betul lah. Tapi untuk low level memang tak mudarat lah. Dia hanya merangsangkan you, so you forget about it. Forget something lah. Yeah. Should be okay. Low level. Tapi kalau Mr. Tan, kalau ambil dalam jangka masa yang lama, maksudnya lama ataupun kerap, ada efek tak? Boleh ada efek tak? Sebab amonia akan masuk dalam badan kita dan jadi air kencing. Oh, okay. So dia bukan permanent tau. Hanya yang ammonia sulfate dengan nitrate tu dalam fine particulate matters tu lain. Yang tu dia dalam orang kata dalam particles. So yang tu dia masuk ke dalam lungs, lepas tu dia masuk ke dalam saluran darah. Tapi yang ni vapor, exposure sahaja. So yang tu untuk merangsangkan sikit, lepas tu you fokus kan, you dah lupa benda lain. Betul. So far okay lah. Kalau tidak, ammonia ni memang diguna di mana-mana lah. Hanya kita tak tahu orang perceive dia ambil air kencing. Sebenarnya bukan air kencing, dia bau macam air kencing. Okay. That's why you bau macam air kencing. 2 hari dia punya kesihatan. Tapi low level okay. Kalau terlalu banyak lain. Yang orang exposure yang banyak kan, kuantiti besar tu, yang tu lain cerita. Yang tu bila dia expose, dia akan block your nose. That means nose you tak akan perasan bau amonia tu. That's why kalau masuk mereka bagi confined space kan. Orang yang selalu masuk confined space, dia kadang-kadang because ammonia poisoning, mereka mautlah. Sebab yang tu bila dia sampai satu level, hidung you dah block. Dia tak merangsang dah. Dia block. Macam suara kan? Suara pembentung kan? Yes, pembentungan and so on. Even leak in the orang kata boat fishermen kan, mereka guna amonia untuk bahan pendingin, refrigerant. Kalau refrigerant dalam boat tu orang kata bocor, amonia tu bocor, that's why ada banyak kes orang maut sebab exposure of ammonia. Yang tu kuantiti yang sangat tinggi. Yang tu memang orang kata memudaratkan lah. Okay. So, okay. So, Encik dapat nombor apa kat Olimpik? Yang tu untuk Olimpik kan? Commonwealth. Okay. Okay. Thank you for representing the nation lah. Thank you. Okay. Terima kasih Encik Faiz for soalan tu. Dan kita ada lagi satu mungkin kita boleh terima lagi satu lah soalan sebelum kita ke panel yang kedua. Siti Nazrah Zailani. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, soalan saya, apa beza kemudaratan amonia yang daripada sumber organik dan juga amonia daripada sumber bukan organik? Itu je soalan saya. Okey, terima kasih. Okay. I think everything that we have memang ada kemudaratan kalau kuantiti besar lah. Even kalau orang kata
Gula pun sama juga, sikit-sikit okey, tapi banyak dia ada dia punya orang kata level lah. Tapi untuk certain things untuk macam kita kata emergency, there is a few guidelines yang kita boleh tengok lah, macam orang kata di AEGL acute exposure guideline level. Okay, yang tu boleh didapati dekat US EPA punya website. So that one is more talking about acute, yang kemudaratan dia. So dia ada AEGL 1, 2, 3. So kalau satu dia orang kata boleh reverse balik lah. Yang dua tu dia tak boleh reverse balik. Kemungkinan yang ketiti besar tu akan create asma. Alright? Katakan dia punya side effect tu akan create asma, so dia tak boleh ulang balik. That means dia tak boleh reverse balik. Dia kena treat that asma. So the last part is the mortality, AEGL 3. Okay, so kalau in terms of chronic tu yang tadi I tunjuk yang Ontario tu lah 24 jam tu kan, so is at 100 microgram per meter cube, right? So it's a very low level lah. So in terms of chemical memang people look at acute dengan chronic lah. I hope I answer that, Puan Siti. How about the between ammonia from organic and inorganic? Okay. As you know, NH3 is technically inorganic. Betul tak? Organic is ada carbon. So that's why ammonia is when we measure is inorganic punya orang kata components lah, compound lah, yang inorganic mungkin dia react with certain carbon base punya itulah tapi I dah lupa lah. Mungkin maksud Puan Siti tadi tu artificial dengan yang ni kot. Ya betul, soalan saya sebab tadi yang the previous slide yang tunjuk adalah more to kaudang, more to di biofertilizer, natural so how about the inorganic anthropogenic dengan natural lah, betul tak? Is that? Ya betul. I think as we know ammonia is bukan organic lah. So basically if the components and whether is anthropogenic atau oprogenic, mungkin anthropogenic kalau dari fertilizer plant dia very specific ammonia, right? Kalau dari natural kemungkinan dia gumpalan a group of odorants kan. Katakan kat sewage treatment plant kita walaupun kita bau sewage, dia sebenarnya groups of odorant. Dia ada mercaptan, dia ada orang kata H2S, ada ammonia. So I think that's what you meant lah. So usually kalau yang low level of this kind of sewage is not so memudaratkan lah ya. That's why dia become a nuisance. Dia jadi satu kacau ganggu. That's why orang selalu complain kacau ganggu sebab dia boleh detect bau tu. Tapi kalau dari kilang lain sikit, kilang dia punya concentration memang tinggi, dia in milligram per meter cube. Tapi dekat ambient kita talking about microgram per meter cube in ppb lah. That's the comparison ppm dengan ppb. Tapi untuk kilang dia lain sikit. Bila dia discharge, dia ada masa untuk dilute pollutant tu. Right? So dari ppm dia akan dilute jadi parts per billion. Alright, so and after that when it becomes dilution, it becomes orang kata not high concentration lah, right? So it's still okay lah. Tapi kalau dia emergency lain cerita, emergency macam dulu ada case dekat Gurun tu, dia have orang kata emergency case so kepekatan yang dia keluarkan terlalu tinggi then affect the student muntah-muntah and so on. So I think ammonia memang kita ada banyak case study yang boleh kita tengok lah. Okay. Kan? Puan Siti, okay. Alright. Okay, thank you. Terima kasih Puan Siti atas soalan tersebut dan terima kasih juga kepada Mr. Tan for the very interesting topik yang Mr. Tan bawa pagi ni. So rasanya kita nak move to Dr. Zaitun lah pula, Dr. Noor pula Dr. Noor Zaitun. Dr. Noor ready, Dr. Noor? Hello, boleh dengar saya? Ya, boleh.
Baik, boleh Boleh, mula Dr. ke? Noh. Boleh saya mula sekarang ke macam mana ya? Boleh. So Dr. Noh Okey. boleh berkongsi sikit tak dengan kita, sebab tadi kita dah dengar apa itu jenis-jenis pollutants dan apa bahaya daripada kesihatan. So sekarang kita nak tahu jugalah apa yang macam mana status dekat Malaysia ni, dan macam apa yang organisation di Malaysia ni terutamanya macam MyCast, NGO, apa aktiviti yang NGO lakukan lah untuk nak promote good air quality. Okey, baik. Dan kalau kita tengok Dr. Noh, dekat Perlis ni selalu yang saya perasan masalah dia adalah biomass burning lah, open burning. So mungkin Dr. Noh boleh komen jugalah on that. Jadi berkisar itulah soalan untuk saya kan? Perbincangan saya betul. dalam masa 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sarah, juga ahli MyCast, dan juga Profesor Madya Dr. Khadijah, saya difahamkan Ketua Pusat Pengurusan Tenaga Kampus Lestari UNIMED. Mr. Po, thank you for sharing. I would like to later after this check with you for further collaboration within your association, your company and MyCast. And Encik Fitri, Encik Fitri daripada JAS Perlis, dan juga mungkin ada juga pegawai utama Universiti Malaysia Perlis di sana. Alhamdulillah pagi ni dapat saya pergi Perlis walaupun secara maya. Jadi saya juga mungkin menyampaikan rasa berbesar hati daripada dekan saya Profesor Dr. Muhammad Ruzaidi, yang mana beliau dulu adalah juga saya rasa timbalan Chancellor di UNIMED, dan dia sangat berbesar hatilah saya menjadi tetamu pada UNIMED pada hari ini, dan mungkin diharapkan kita akan teruskan kerjasama pada masa akan datang. Jadi soalannya panjang, saya pun hampir lupa. Jadi tetapi berkisar tentang udara. First of all, untuk orang biasa kan, for the people, layman people, actually kalau sampah sarap, kita cakap bahasa Melayu senang lagi, coffee talk, sampah sarap kita nampak berselerak, kita nampak menggunung sampah sarap di tempat pelepasan sampah. Dan kalau air yang kotor, pencemaran sungai dan sebagainya, kita nampak air itu kotor, warnanya bertukar warna, bau dan sebagainya, kita nampak. Kita pun tak nak minum air yang kotor, kita pun tak nak lagi dah kalau sampah tu busuk dan sebagainya. Tetapi kalau bagi udara yang sebenarnya sedar tak sedar Sarah, Dr. Sarah, satu hari 1 minit berapa kali kita bernafas? Kalau nak duduk relax macam ni Mr. Po, berapa kali kita bernafas? Banyak. On average berapa? 15 to 20 at least lah. Itu biasa. Kalau macam cik siapa tadi, saya nampak dia angkat berat wah, itu orang exercise itu memang lagi laju lah, lagi banyak dia bernafas. Jadi sebenarnya kalau kita ambil 15 kali seminit kita bernafas pun untuk orang biasa kan, bernafas duduk 15, 1 jam 60 minit, jadi itu saja 1 jam saja dah 900 kali kita bernafas, sedar tak sedar. 900 kali tu 1 jam. 1 jam dalam mana daripada tadi ataupun sekejap ni tadi, daripada sini saja, rupanya Allah bagi kita 900 kali kita bernafas. Dan kalau satu hari lebih daripada 21,600. Itu minimum jika 15 minit, 1 minit kita bernafas. Jadi bayangkanlah kalau kita hidup dah berapa puluh tahun, usia kita ni 30, 40, 50 tahun, kiralah berapa banyak dah udara yang masuk ke dalam badan kita, provided yang dikatakan paling biasanya setiap hari kita ambil 11,000 liter udara kita bernafas. Jadi setiap hari banyak itu, dan setiap minit jangkakan 8 ke 11 liter masuk. Mana paru-paru kita tu untuk berfungsi memerlukan udara. Jadi saya highlightkan ini untuk kesedaran umum bahawa udara ni penting. Udara ni penting, dan kita masih lagi perlukan pakar-pakar udara yang ramai sebenarnya. Sebab dia terlalu skop dia sangat luas, bukan hanya sekadar ambient udara yang biasa, daripada perkara yang indoor air quality yang sekarang ni disebut tentang COVID-19 dalam persekitaran, dalam bangunan, dalam apartmen, dalam kilang dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam udara, hinggalah di luar sana, udara ambient, udara daripada exhaust kapal terbang, sekarang ni sebut juga marine source, daripada kapal, pelabuhan, biomass yang dikatakan di utara sana menghadapi situasi yang agak meruncing apabila saya rasa agaknya dalam bulan 6, bulan 7 ataupun 5, 6, 7 bulan yang agak panas, mereka mula petani-petani mula membakar sisa-sisa padi dan jerami dan sebagainya.
Jadi itu betapa pentingnya. Jadi saya juga nak tekankan sini juga ya, udara yang kita sebut tadi terdiri daripada, dia kalau clean air tak apa, tapi bila dia mengandungi saja seperti mana yang Mr. Paul sebutkan tadi, other thing rather than yang clean air tu, itu sudah dikatakan udara tercemar. Seperti ia mengandungi particulate matter, PM10 ataupun PM2.5 ataupun di Malaysia ni kita sebut particulate matter bersaiz 10 mikron, 2.5 mikron. Tapi kalau di negara barat, di Eropah, dia kurang dah bincang PM10, PM2.5 tu, dia dah bincang PM1, PM nano. PM1, PM nano. At this time, 2018, saya was di Washington DC dan juga saya ada hadir persidangan yang sangat besar tentang aerosol di sana. Di sana ya, saya juga agak mana rasa, tapi bangga jugalah dapat diterima present di persidangan besar di Amerika tu. Di sana they are not talking about particulate matter PM10, they are not talking about PM2.5, they are talking about nanoparticle yang halus ni sangat. Yang mana itu lagi berbahaya once dia masuk dalam paru-paru kita. Kalau PM10, PM2.5 dia akan settle. Dia macam ni ya, dalam paru-paru kita tu dia ada satu bahagian namanya alveola ya. Alveola tu sangat dalam ya, dan kita ada di fakta medical mengatakan kita ada 600 million alveola dalam setiap di kita. Jadi sebab itu kita kena menghargai ya, ni menghargai kesihatan yang Allah berikan kepada kita, paru-paru kita ni yang asalnya bersih, dan dia ada banyak dalam tu. Gunanya apa? Untuk mengepam udara yang masuk dan diagihkan kepada bahagian-bahagian yang memerlukannya ya. Biasanya dia akan pergi ke mana, ke jantung kita, kemudian dia pergi ke mana, ke otak kita dan sebagainya. Ke mana-mana lah dia akan membawa keperluan sepatutnya oksigen. Tetapi saya selalu bercakap, tetapi selalunya yang berlaku ialah apabila kita terdedah kepada sebagai contoh gas karbon monoksida. Baru hari tu ya, awal tahun ini ke tahun lepas ya, yang tiga gadis mati disebabkan dikatakan berada dalam kenderaan yang dikatakan bocor gas karbon monoksida. Jadi gas karbon monoksida ni jahat. Ya, gas karbon monoksida biasanya akan berlaku dihasilkan daripada incomplete combustion, pembakaran tidak lengkap. Biasa kenderaan. Kalau kenderaan tu baik, kenderaan baru, elok, dia punya exhaust, dia bukan exhaust, dia punya injap dia punya semua baik, omboh dia semua baik, dia tidak akan menghasilkan CO, carbon monoxide. Tapi kalau kenderaan kurang maintenance dan sebagainya, dia akan menghasilkan gas karbon monoksida. Jadi exposure kepada itu menjadikan paru-paru tidak berfungsi dengan baik dan sebagainya. Disingkatkan kita boleh menyebabkan kepada kematian. Okey, jadi tentang soalan yang ditanya tadi, MyCast activity ya. Okey, jadi mungkin saya boleh, sebelum itu saya rasakan ya, saya melihat juga pada pagi ni air pollution index di Perlis ya, di Perlis nampaknya baik, sihat, nampaknya ada dalam keadaan baik. Kecuali ada beberapa bandar yang kalau tengok APIMS tu daripada Jabatan Alam Sekitar seperti Ipoh, kemudian di Kelang, belah Kuala Lumpur dan sebagainya, itu memang biasanya moderate ya, dia punya pencemaran API index tu. Jadi saya share dulu ya skrin ni ya, Dr. Sarah. Baik kita seluruh skrin lah ya. Dia jadi macam ya betul. Entire screen. Okay. Boleh saya tahu sekarang nampak ya? Sedang berpusing. Sedang berpusing. Jadi saya patut stop buku berapa untuk part saya? Mungkin dalam 5-6 minit lagi boleh tak? Oh ya ke? Okay, kalau kita overview sangat lah ya. Kalau nak betul-betul nanti kemudian. Sebab kita mungkin ada soalan lagi kan nanti. Betul. Saya lah perkenal. Mungkin saya fokus pada Clean Air Safety Forum of Malaysia lah. This association was, we are affiliation under Clean Air Asia, and we are a board member of IUPA, International Union Air Pollution Protection Association. This is World Clean Air Congress. In fact, next week we are going to have a meeting with IUPA, then we have to propose the next IUPA regional conference in 2022 or 2023. And Dr. Po mentioned about UNEP. We are also part of with the Clean Asia and UNEP. And this afternoon, actually there's one meeting with UNEP, and tapi saya tak dapat nak join that one, but I will join in UNEP after this evening lah. So this is about myself. Okay, about Malaysia punya background, actually the current, saya cakap Melayu, kedudukan pencemaran udara yang berlaku di Malaysia pada masa ini sebenarnya dari segi sumber yang banyaknya adalah pada loji jana kuasa.
loji, janakuasa atau power station. Terutama daripada janakuasa yang menggunakan cakul. Jadi itu merupakan yang sumber yang utama, walaupun sebenarnya the number is not many, tak banyak sebenarnya. Kalau janakuasa elektrik menggunakan cakul di Malaysia, saya rasa di Manjung satu, di Keteh, ada a few Kelang, okay, ada beberapa saja, tetapi mereka memberi impak yang besar kepada pencemaran udara di Malaysia, followed by industri, pelbagai industri ya, industri yang ada di Malaysia, dan kemudian kenderaan bermotor. Dan biomass itu adalah hanya 20%, tapi quite a lot. Biomass burning daripada sisa padi, dan juga mungkin sisa, saya difahamkan di utara banyak ni ya, tebu, betul kan? Kilang gula guna tu. Dah tak ada dah kilang gula. Itu saya dengar dah tak ada. Dah tak ada dah. Tak apalah. Ini kan MyCast telah berdaftar, tak apalah, saya skip je. Dan ni dia punya role. Our role actually, kita MyCast make valuable contribution in promoting better air quality for sure ya. Their vast experience and consultation expertise and capacity, sharing information and knowledge, research and publication for sure. One of our activity to promote academician for publication, promoting promotion of dialogue and support of better air quality and healthier livable country. Banyaklah. Jadi di sini nanti kalau saya nak tunjukkan profil-profil video yang banyak tu mungkin tak sempat. Kita mungkin siapa yang berminat nak kerjasama dengan MyCast boleh contact Dr. Ya, nanti saya akan beri link membership kan. Jadi ni promote kami punya dalam majalah Social Bliss. Oh ya, di sini ada tentang saya dan sebagainya. Dan ni komiti member kita ada, saya punya deputy adalah Profesor Dr. Juliana. Siapa mungkin kenal daripada UPM ya. UPM dia adalah deputy, dan Setiausaha Agung lah Profesor Madya Dr. SRDR Nur Hayati daripada UM, dan juga Datin Dr. Arnis Ahmad. Ini ada Mas Ahmad Jonid, Bendahari Dr. Syarif, dan juga Dr. Anizal daripada UIAM, dan ramai lagi lah komiti di sana. Okey, jadi ni tak apa, saya skip detail. Mungkin saya terus kepada ni ya, Dr. Sarah, kami punya roles. Kami punya peranan MyCast tu sendiri. Okay, jadi actually role of MyCast, saya rasa kalau ada 5 ke 6 roles. First, networking and collaboration within government agencies, local and international. Jadi memang kita adalah di antara orang tengah, di antara community, bagi contoh community, we are association and with the government. So a lot of meeting and discussion has been held with it. With that. For example, perasmian MyCast pada tahun 2017 itu telah dirasmikan oleh Datuk Seri Zaini Ujang pada masa itu. Ya, Datuk Seri Zaini Ujang. Dan kita menganjurkan the biggest air quality conference 2018. Ini telah dijalankan dengan kerjasama banyak agensi. Banyak agensi kerajaan dan juga swasta dalam juga luar negara. So jadi di antara yang berjaya sekali pada tahun 2018, kemudian kita ada juga menjalankan forum di sebenarnya WCAC, World Clean Air Congress 2019 di Istanbul, dan kita juga ada link dengan NASA, di mana kita bekerjasama dengan NASA, organize LCLUC for South Asia. Ini semua tahun 2019. Semua masa tu kami laju lah, 2017, 18, 19 tu memang aktif. Tiba-tiba sebelum COVID tu jadi kita ada terencak sedikit lah aktiviti. Ini juga pada tahun 2019 iJam, we are normally part of iJam, international green technology punya conference ataupun exhibition. Jadi pada masa ini juga kami ada virtual booth. Jadi kalau saya Dr. Sarah, kalau UNIMED nak ambil pocket talk untuk itu dalam menggunakan kita punya virtual tu pun, selepas ni kita boleh bincangkan je about 15 minutes, ataupun Dr. siapa tadi daripada SOCNOC tu. Maybe we can discuss about this. Maybe you can talk about 15 minutes about whatever topic, then we can upload at our booth in iJam, so people will see. Okay, jadi community engagement, for example, toxic issue, toxic waste in Pasir Gudang. Siapa yang tak tahu ke Pasir Gudang. Jadi kita berada di tengah-tengah di antara kerajaan, department dan juga community, di mana kita bekerjasama membantu dan juga create awareness program dengan komuniti Pasir Gudang.
For sure, banyaklah community engagement boleh nampak di situ. Mana saya nak cerita pun saya tak teman satu yang agak tu. COVID-19 for sure, during COVID-19 pun kita ada buat bantuan, misi bantuan. Kita untuk yang misi bantuan yang pertama pada tahun 2020 itu kita berjaya mengumpulkan berapa puluh ribu, duit tak banyak, dalam 60,000 tak banyak, tetapi sukarelawan yang sama membantu menjahit for free tu lebih bukan 200 sebab saya sign the sijil tu lebih 200 sukarelawan yang berdaftar membantu masa itu. Okay. Dan juga kita ada masa bauxite, kita ada tim juga bauxite di Pahang, kita juga turun untuk melihat isu tersebut dan saya sendiri menganggotai bersama dengan Prof Dr. Azizan Datuk Dr. Azizan menangani ataupun membincangkan isu itu. Leading association, we also aiming, not only aiming, tapi I think we are now look like seem achieve as a leader in association on air quality, especially in Malaysia. So there we have a network with the IUPA. Actually, it's not that easy to be a board member of IUPA, International Union Air Pollution Protection Association, which over 31 countries members. Before based in London, but now shift to Seoul, Korea. We also have a network with the Kuwait, Qura University and Makkah, Clean Asia. Clean Asia means we have our network all over Asia. We also have a membership with the US, Air Waste Management Association. And so we have a MOU with TAR, Taiwan Association Research, the AAQR for the academician, kan? Biasa dengan AAQR, Air Quality Aerosol Research. So we have a MOU. So kalau nak apa-apa memang kita senang sangat dengan Taiwan. Research also kita sedang buat perbincangan untuk buat kerjasama research dengan tim Taiwan. Okay. Dan saya juga adalah ambassador for the Green Hand of Kuwait, dari belah kanan bawah itu. Jadi whatever within Kuwait pun kita ada networking dan boleh dibincangkan seterusnya. Okay, this juga sama leading association. This dengan Istanbul, Istanbul. Ini dengan Taiwan tadi, dengan Taiwan. Kita ada MOU. So banyak talk, dan kalau ada nak buat apa-apa dengan Taiwan, kami biasa pergi scientific scientific research visit. Kita biasa buat setiap tahun, tapi tahun ni sebab COVID kita tak buat. Mungkin kita boleh arrange untuk like virtual macam ni. So training also, training with CPD and board certification. So sekarang kita buat training semua with CPD and board certification. Okay, very interesting about R, because I am the one who if you know about David Kassler, yang manage develop the R open air dulu last time was in the University of Leeds, but now moved to York University, but we were together in University of Leeds. So from there saya belajar dan saya balik bawa R, dan kita advise DOE dan sebagainya menggunakan R package. Okay, in media is a lot, banyaklah ya di media. Kalau nanti later on mungkin saya boleh berbincang dan menerangkan. Dan dalam progres sekarang ni membina satu slot saya pun dah lupa ya. RTM datang buat liputan pada kami pada awal tahun, katanya patutnya bulan Ogos ni keluar di TV, tapi tak dapat juga. Tapi 2 minggu yang lalu kami juga berada di TV lah, berita dan sebagainya untuk projek Ganu Eco Charity. So inilah media. So the latest saya cerita ni, beri masa sikit ada 2 perkara besar juga yang berlaku. Kita dah baru saja menyelesaikan post COVID-19 special grant. Ini grant dana yang kami dapat daripada Yayasan Hasanah sebanyak 210,000. Tak banyaklah sangat dana tu sebenarnya. Kita minta 250 tapi approve 210,000 untuk misi bantuan COVID-19. Jadi itu adalah gambar-gambar yang kita share, dan juga issue in South Asia ni mungkin tak berkenaan. Ini Mica Synergy network yang kita ada all over the place. Yang ini saya kata Ganu Eco Charity tadi. Okay. Ini adalah gambar-gambar people. Jadi Ganu Eco Charity ni saya rasa more than 100 sukarelawan yang berdaftar dengan kami menjalankan projek ini, satu negeri Terengganu lah. Jadi suka saya nak share juga dengan UNIMAP bahawa Yayasan Hasanah ada banyak grant banyak grant yang boleh dibangunkan, dimohon. Mungkin kita boleh bincang bagaimana mungkin bersama
Tapi ada grant-grant tu dia mesti dimohon melalui NGO, dia tak boleh melalui universiti pun tak boleh. Serupa juga MySEP, MySEP Malaysian Convention Exhibition Bureau juga dia hanya boleh beri kepada association, bukan kepada kerajaan. Okey, inilah makna saya skip sikit, laju sikit. Ini gambar-gambar aktiviti Ganu Eco Charity. Okey, Ganu Eco Charity. Dan akhir sekali kita perasmian penutup itu, pelepasan penutup itu ke Pulau Redang baru ni 14 Ogos. Yang ni yang masuk TV tu. Di mana kita sebenarnya saya mohon kepada UMT membawa hanya 2 bot kecil, speedboat. Tapi UMT approve no kapal RV. Kapal RV 1 dan 4 speedboat untuk membawa. Akhirnya saya mulanya tak sangka lah boleh bawa banyak, sebab tu saya kata nak bawa bot saja. Tetapi akhirnya kami bawa 1 tan lebih barang. Patutlah kena bawa naik kapal. Kalau bawa naik bot memang boleh terbalik bot tu, saya kata. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan kami naik bot, naik RV ya. Jadi sebenarnya Dr. Sarah, kami ada kapal. Jadi kalau UNIMAP kata ada kajian penyelidikan yang berkaitan dengan laut atau memerlukan nak dapat data apa-apa di atas permukaan laut dan sebagainya, ataupun di mana-mana kita boleh buat berbincang untuk buat ekspedisi pelayaran bersama. Kalau bersama UMT murahlah sikit bayarannya kan, sebab kapal tu kalau nak bayar satu hari saja 15 ke 17 ribu ringgit. Tapi kami tu dapat percuma lah. Ini gambar-gambar lah misi bantuan. Jadi MyCast ni sentiasalah bersama dengan komuniti. Bukan hanya kita bercakap tentang conference dan sebagainya, tapi juga kita tidak lupa juga kepada komuniti. Jadi akhir sekali kita akan menganjurkan The Air Quality Conference dan juga MAKA 2021 pada November. Masih open pada hingga pertengahan bulan ini. Jika ada yang ingin menghantar paper, publication kita dengan AAQR, tapi mula-mulanya kita panggil IOP, kemudian selected paper will be published in AAQR tadilah, AAQR yang kita ada MOU dengan Taiwan dan juga beberapa jurnal yang lain. Dan juga satu lagi, kita sudah dapat MBOT CPD. Kalau tak silap saya 6 CPD, 6 ke 12 ya. Jadi kepada semua TS boleh daftar untuk jadi peserta saja pun tak apa. Jadi boleh count lah nanti order TS perlu fulfill kan 30 CPD, dan ada lagi CPD daripada planner sedang dalam proses. Lagi apa saya cerita? Oh ya, the latest one ada lagi the latest ya. The latestnya kami The Clean Air Strategy Forum Malaysia, saya bersama dengan AMR Consultant, kami dapat tender, berjaya mendapat tender daripada Jabatan Alam Sekitar Malaysia untuk Pelan Induk Udara Bersih Kebangsaan 2020 hingga 2030. Jadi dalam Pelan Induk Udara Bersih Kebangsaan itu ada banyaklah aktiviti dan perkara yang sedang kita jalankan. Di antaranya kita akan buat libat urus beberapa agensi. Kita juga nak buat baseline study. Baseline study air quality status in Malaysia, dan kita akan review balik air quality status in Malaysia dan juga melihat isu-isu yang gap analysis, economical gap analysis. Nak melihat bagaimana isu-isu macam contoh jerbu kalau episod jerbu datang ke negara kita kata 3 bulan. Jadi semasa 3 bulan tu banyak operasi terberhenti, sekolah tutup, industri berhenti, tourism pun affected dan sebagainya. Jadi kita kena come up with value lah, losses, berapakah kehilangan yang disebabkan oleh episod-episod tersebut. Jadi itu sedang berlaku sekarang lah. Dalam tempoh setahun saya agak sibuk jugalah menjalankan projek yang Pelan Induk Udara Bersih Kebangsaan tersebut. Jadi ada masa lagi. Ya, dah Dr. habis. Ni ada soalan boleh dapatkan slide Dr. Noor tak? Saya? Ya. Boleh dapatkan slide Dr. Noor tak nanti? Oh, nanti saya boleh beri. Saya rasa dah beri dekat Sarah yang PDF Oh, yang semalam. baru tadi. Ya. Okey, nanti saya akan share dengan peserta. Mungkin ada soalan lain ke? Mungkin puan ni boleh email saya ataupun email bagi tahu urus Siti lah kot kalau perlukan slide ni. Okey, Dr. Noor, saya terpaksa stop Dr. Noor kat sini kita ada lagi panel. Mungkin soalan pun kita boleh simpan dulu dan nanti saya akan bacakan pada akhirnya lah. Tadi saya nampak ada
ada someone raise your hand tadi kan? Mungkin boleh simpan dulu soalan. Atau boleh ditulis kot sambil dia baca. Ya, Nanti saya itu boleh tulis ditulis di chat tulis box sikit. tu. Right. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Noh Sama. atas perkongsian mengenai MyCAS. Mungkin ada antara kita yang nak bekerja sama dengan MyCAS atau nak dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh juga contact Dr. Noh selepas ni lah. Alright. So now kita kepada panelis yang ketiga, okay, Puan Pengarah itu TS Muhammad Fikri Said. So untuk Tuan ni boleh tak Tuan share sikit lah dengan kita, okay? Mungkin ada yang nak tahu mengenai apa law dan regulations di Malaysia ni berkenaan dengan ambient air. Okay? Apa yang terjadi kalau kita contohnya buat pembakaran terbuka kan, biomass burning. So apa tindakan yang boleh dikenakan kepada kita lah. Dan lagi satu mungkin Tuan boleh share jugalah apa peranan JAS untuk memastikan kualiti udara di Malaysia ni dipantau. Sebab kita tak naklah kualiti udara yang teruk ni boleh menjejaskan kesihatan awam lah Baik. Okay, saya persilakan Tuan Muhammad Fikri untuk berkongsi mengenai ini. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih pada Dr. Sarah dan semua barisan panel yang lain, Mr. Tan dan juga Dr. Noor Zaitun. Okey, saya sharekan slide sekarang ya. Boleh dapat ke? Belum keluar lagi Tuan. Belum lagi. Okey, boleh nampak ke sekarang? Ya, dah boleh nampak. Okey, baik. Tapi ada Saya background teruskan. ada bising sikit lah Tuan. Background tu Oh, ya ke? ada sedikit bising. Sekejap ya. Okey, untuk perkongsian pada pagi ini saya berkongsi sedikit lah berkenaan dengan Jabatan Alam Sekitar dan juga isu-isu yang bersangkut dengan udara. Saya sentuh sedikit berkaitan dengan perundangan dan bagaimana kualiti udara yang dipantau secara ambient. Dan seterusnya berkaitan juga dengan apa aktiviti yang promosi dan kesedaran yang kita jalankan. Okey, seterusnya kita di Malaysia kita ada satu dasar alam sekitar negara yang telah kita bentuk, yang mana masih lagi kita rujuk sekarang ni. Basically dia mengarah kepada pembangunan yang lestari. Kita tahu bahawa pembangunan yang kita perlu buat perlu kita selarikan dengan bagaimana kita nak memastikan alam sekitar terpelihara. So yang seterusnya adalah kita di Jabatan Alam Sekitar diberi tanggungjawab lah untuk menguatkuasa dan mentadbir atas kualiti alam sekeliling yang mana telah digubal daripada tahun 74 lagi. Okey, itu adalah bidang kuasa dan punca kuasa yang diberikan kepada Jabatan Alam Sekitar. Okey, saya ingat saya tak go through detail berkaitan perkara ni, hanya saya
Okey, dari segi perundangan secara overview sejak ATA kita wujud pada 1974 hinggalah sekarang, kita telah bentuk beberapa peraturan yang mana diguna pakai untuk kita mengawal aktiviti-aktiviti berkait dengan pencemaran udara. Kalau kita lihat pada tahun 78 kita bentukkan satu peraturan yang pertama untuk udara bersih lah. So pada masa tu kita masih lagi negara kita berorientasikan kepada ekonomi pertanian, industri pun masih belum lagi wujud dengan banyak, jadi waktu tu sesuai dengan keadaan semasa pada waktu berkenaan. Dan apabila kita bergerak selari dengan pembangunan semasa, kita wujudkan pelbagai peraturan lain lah. Kita ada berkaitan dengan kenderaan untuk kawalan petrol dan diesel. Kemudiannya bunyi bising kenderaan bermotor juga kita wujudkan pada tahun 87. Refrigerant ada diwujudkan pada tahun 99 dan juga bagi aktiviti yang melibatkan pembakaran terbuka seperti mana disebutkan tadi, kita juga ada mewujudkan Seksyen 29A bagi kita mengawal aktiviti pembakaran terbuka daripada berleluasa. Okay. Dan kemudiannya untuk peraturan udara bersih ni kita telah revise dan gantikan dengan yang terkini, yang mana kita telah wujudkan pada tahun 2014 lah. Okay. Okey, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Dr. Zaitun tadi, antara punca yang menjadi isu kepada pencemaran udara ni adalah dari segi industri, aktiviti perindustrian. Jadi melalui peraturan udara bersih 2014, kita telah laksanakan pemantauan dan juga enforcement terhadap industri-industri yang terlibat, yang mana proses-proses yang perlu dikawal perlulah mematuhi kehendak peraturan-peraturan ini. So kita tahu di industri dia banyak menggunakan pakai pelbagai jenis bahan api dan juga proses-proses kemikal yang berlaku. Jadi untuk tujuan kawalan kita mewujudkan peraturan ini untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak industri lah. Baik, melalui peraturan 6 di bawah peraturan udara bersih ini, semua pemain industri hendaklah menyediakan langkah-langkah kawalan lah untuk memastikan bahawa emission yang dilepaskan itu bersesuaian ataupun boleh mematuhi peraturan yang telah kita gariskan. Jadi alat kawalan yang dipasang itu perlulah mengikut kita punya kehendak peraturan, antaranya spesifikasi yang telah di notify kepada jabatan, mestilah ada lantikan secara daripada juruterang profesional untuk memantau pemasangan, dan selepas dipasang pun kita hendaklah pastikan bahawa alat kawalan tadi dikendali dan diselenggara dengan sewajarnya lah. Okay. Jadi kita juga dalam peraturan ni kita tekankan juga untuk pihak kilang mesti mempunyai competent person lah. So yang ni adalah satu hala tuju baru kita yang kita tetapkan. Kita nakkan bahawa setiap premis mempunyai competent person yang tahu secara teknikalnya untuk mengendalikan peralatan-peralatan di premis dan tahu apa kehendak perundangan yang perlu diikutilah. Okey, so secara dokumentasinya pun semua alat kawalan yang dipasang tu perlu dikemukakan kepada judge untuk record, dan ini menjadikan satu documentation yang by law kita terimalah, dan kita boleh ambil tindakan jika ada apa-apa pelanggaran yang berlaku. Okey, di dalam peraturan udara bersih juga kita menetapkan supaya pihak kilang menjalankan performance monitoring lah bagi mana-mana alat kawalan. So performance monitoring ni maksudnya kita memastikan alat kawalan itu berfungsi dengan sempurna pada setiap masa. Okay.
Jadi kita bukan hanya lihat kepada pematuhan end of pipe saja, tapi kita lihat juga daripada awal, daripada proses pencemaran itu berlaku, bagaimana dia disalurkan ke dalam sistem dan bagaimana operasi treatment itu berlaku. Okey, so semua komponen yang ada dalam keseluruhan alat-alat kawalan itu perlulah dipastikan ada rekod-rekod yang menunjukkan dia berfungsi dengan prestasi yang terbaik lah. Okey, so itu adalah kehendak di bawah peraturan 9. Okey, ini adalah peraturan 13, dia lebih kepada nilai batas ataupun standard-standard yang kita tetapkan. Jadi industri kita ada pelbagai jenis dan kita sekarang ni menetapkan nilai batas yang sesuai yang mengikut kepada sektor-sektor industri itu sendiri. Kalau kita lihat kepada peraturan kita yang terdahulu, dia standardnya agak umum, tapi bila kita ubah kepada peraturan 2014, kita lebih spesifik mengikut keperluan sektor industri. Okey, seterusnya ketika beroperasi, pihak kilang juga hendaklah menjalankan pemantauan yang berkala, yang mana yang ini pun kita tetapkan secara sektor juga. Ada yang mungkin isunya kurang dari segi pencemaran ataupun beban pencemaran yang lebih rendah, dia hanya perlukan buat pemantauan berkala secara minimum setahun sekali, itu yang paling longgar. Dan pada industri-industri yang lebih utama ataupun major dalam menghasilkan pencemaran, seperti kita tahu dari segi petrochemical, oil and gas, ataupun kilang-kilang sawit, kita tetapkan supaya adanya pemantauan yang berterusan. Jadi yang ini terdapat keperluan untuk kilang memasang continuous emission monitoring system lah pada cerobong masing-masing, dan perkara ini disambung secara online terus kepada Jabatan Alam Sekitar untuk tujuan pemantauan. Okey, so secara pematuhannya, pihak Jabatan Alam Sekitar akan menjalankan pemeriksaan secara berkala, sama ada di bawah program yang telah kita tetapkan ataupun apabila berlakunya apa-apa aduan yang kita terima. Jadi kita akan turun ke site dan akan melihatlah sama ada premis itu melaksanakan apa dua kehendak yang ditetapkan di bawah peraturan udara bersih. Kita akan semak secara fizikal, semak secara rekod terhadap alat-alat kawalan yang ada, dan dari segi pematuhan, jika ada apa-apa pelanggaran yang berlaku, kita boleh keluarkan sama ada notis ataupun jika kes yang lebih serius, kita boleh sediakan juga kertas siasatan untuk tindakan mahkamah lah. Okey. Itu tadi yang saya terangkan berkaitan dengan pencemaran udara yang berpunca daripada premis industri. Dan di bawah atas kita juga kita mengawal satu lagi punca yang boleh memberi impak kepada udara, iaitu kenderaan bermotor. Okey. Jadi di bawah atas kita telah wujudkan ada lebih kurang 4 peraturan, yang mana yang pertama berkaitan dengan pelepasan enjin diesel. Ini kenderaan-kenderaan berat lah, especially yang mana kadang-kadang kita jumpa di jalan-jalan raya, di highway, ada melepaskan asap-asap hitam. So di bawah peraturan ni kita kawal dia punya had yang perlu dijagalah. Okey. Dan seterusnya enjin petrol. Enjin petrol juga kita ada satu regulation. Dan seterusnya bunyi bising kenderaan bermotor dan juga pelepasan daripada motosikal. So yang ni semua kita sentiasa laksanakan operasi-operasi, dan kita juga sebagai pengguna perlu sentiasa cakna ataupun prihatinlah terhadap keperluan kenderaan kita lah, sebab kita masing-masing pengguna kenderaan,
pastikan kita melihat kepada maintenance-nya, record-nya macam mana. Kalau perlu buat penyelenggaraan berkala, kita perlu ikut kepada show yang telah ditetapkan dalam manufacturing booklet tu. Okey. Okey, ini adalah antara operasi-operasi yang kita buat. Operasi melibatkan asap hitam selalunya kita buat bersama dengan bantuan pihak berkuasa lain seperti PDRM ataupun JPJ. Dan kita juga ada melaksanakan ops video ataupun ops catat untuk makluman semua. Yang mana kalau kita tengok, kalau speed trap tu selalu kita nampak lah polis traffic dia akan letakkan pegawai dia di tepi-tepi jalan. So untuk jabatan alam sekitar pun sama, kita ada juga tim kita yang kolokasi lokasi yang tertentu dan untuk kita buat ops video dan ops catat ni. Okey. Okey, untuk seterusnya tadi kita dah teliti berkenaan dengan dua punca yang boleh menjadi isu kepada udara, iaitu in-premise industri dan juga kenderaan bermotor. Okey, satu lagi yang mungkin juga menjadi isu yang sentiasa boleh kita bincang adalah aktiviti-aktiviti pembakaran terbuka. Okey, so melalui pembakaran terbuka ni kebanyakannya kita akan memantau melalui hotspot. Hotspot ni maksudnya kita menggunakan data-data satelit yang kita ada. Kita akan terima secara harian data-data hotspot ni dan kita akan analisa dia secara mapping dan mendapatkan long lag kawasan kejadian dan kita akan hantar kepada pasukan-pasukan kita di negeri-negeri lah untuk membuat siasatan. Okey, sama ada rondaan yang kita buat secara darat dan juga udara. So sekarang ni kita kebanyakannya pakai teknologi drone lah. So dari segi tindakan penguatkuasaan, kita boleh kenakan compound bagi kesalahan pembakaran terbuka dan juga jika kes-kes yang besar kita boleh bawa kepada untuk tindakan mahkamah dengan maksimum denda adalah sehingga RM500,000 lah. Okey. Okey, bagi isu pembakaran terbuka, di Malaysia kita juga menghadapi keadaan di mana ada area-area yang sangat prone untuk berlakunya kebakaran, terutamanya di kawasan Tanah Gambut untuk makluman. Cumanya kita di bahagian utara ni kita agak bernasib baik kerana kita tak ada kawasan yang melibatkan Tanah Gambut. Tapi kawasan lain macam di Selangor, di Johor, Sabah, Sarawak, Pahang pun ada kawasan Tanah Gambut. Jadi kita wujudkan program untuk kita mencegah kebakaran di tanah-tanah gambut. So kita ada menara tinjau di kawasan lokasi yang tertentu yang kita pilih untuk kita letakkan petugas lah untuk buat pemantauan semasa musim kering. Dan kemudiannya untuk tanah gambut ni dia punya ciri dia mudah kering, jadi kita bekerjasama dengan Jabatan Mineral dan Geosains untuk mewujudkan tip well. Kita bina telaga air disedut dalam tanah untuk kita lembapkan kawasan tersebut dan juga kita lengkapkan juga dengan sistem parit yang bertindak sebagai fire break. So sistem parit tu juga dilengkapkan lagi dengan check dam. So ini kita gunakan kepakaran daripada GPS lah. Dia akan tentukan lokasi-lokasi mana yang sesuai. Jadi check dam ni dia akan menyekat salinan air tu supaya tanah yang tanah gambut tadi tu kita cuba kontrol kelembapan dia. Okey, so berkaitan dengan pembakaran terbuka sudah tentu ia menjadi isu jikalau berlaku dalam skala yang besar dan berterusan pada jangka masa yang lama ditambah dengan keadaan cuaca yang kering, dia akan membawa kepada jerubu. So antara yang kita buat adalah kita memantau secara serantau juga keadaan jerubu. So hotspot yang saya nyatakan tadi, kita juga dapatkan maklumat
apa yang berlaku di negara-negara serantau kita, di kawasan Kalimantan, di Sumatera. So, jadi daripada data-data tu tadi kita analisa dan lihatlah sama ada ia akan memberi impact kepada negara kita. Jadi di peringkat tempatan kita akan ambil tindakan kawalan yang bersesuaian, sama ada melalui pelan tindakan pembakaran terbuka ataupun jika datangnya episod haze ataupun jerubu yang panjang, kita akan susun gerak kerja mengikut pelan tindakan jerubu kebangsaan. Okey, jadi bila datangnya episod jerebu ataupun pembakaran terbuka yang berleluasa, terutama di kawasan tanah-tanah gambut, jadi selalunya dia akan memakan masa yang lama untuk dipadamkan. So kita akan bekerjasama lah dengan mana-mana agensi yang terlibat dengan pemadaman. First kali memang Jabatan Bomba lah akan lead kerja-kerja pemadaman kebakaran ni, dan sama ada kita buat secara darat ataupun kalau perlu kita buat water bombing daripada udara. So bomba dia memang ada keupayaan melalui helikopter khusus yang digunakan, dan jika sekiranya terdapat keperluan untuk menambah lagi aset, kita boleh juga dapatkan bantuan daripada APMM lah. So kita di Malaysia APMM ada dibekalkan dengan pesawat bombardier yang boleh mengangkut air. Selain daripada itu, daripada pihak-pihak swasta juga adalah memberi bantuan lah, kalau diperlukan untuk menyelesaikan isu pemadaman kebakaran ni, terutamanya kalau perlu buat fire break ataupun menggunakan jentera-jentera berat, itu kita akan dapatkan bantuan lah. Okey, so dari segi kualiti udara ambient, apa yang kita buat sekarang adalah kita mewujudkan sebanyak 68 stesen continuous air quality monitoring kita yang terdapat di seluruh Malaysia, yang mana kita akan analisakan data-data udara yang kita cekap dan kita akan transferkan kepada bentuk air pollutant index lah. So yang inilah yang kita selalu rujuk bila berlakunya untuk kita tahu keadaan sama ada dalam keadaan baik, sederhana, tidak sihat dan seterusnya. Okay. So macam contoh kita di Perlis, kita ada satu stesen automatik kita yang mana ini kita tempatkan di ILP Kangar lah. Jadi kalau kita nak lihat dia punya data-data tu, kita boleh buka di dalam web APIMS ataupun kita boleh download melalui MyIPU. Kita ada web yang apps yang khusus untuk ni. So seterusnya adalah standard kualiti udara ambient, yang ini yang kita telah perbaharui. Yang dulu garis panduan pertama dikeluarkan pada tahun 89 dan kemudiannya kita revise pada tahun 2015. 2015 sekarang kita ada fasa pelaksanaan yang di fasa yang ketiga lah. Okey, so yang ni boleh dirujuk lah. Okey, yang terakhir adalah kita sebagai jabatan dalam sekitar, kita turut melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kesedaran pihak publik terutamanya. Kita ada pelbagai sambutan, antaranya adalah sambutan Hari Bumi, kemudiannya pada bulan Jun ada sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia, dan minggu depan 16 September adanya sambutan Hari Ozon. Dan yang paling utama yang kita di Malaysia ni, kita ada HAZAN ataupun Hari Alam Sekitar Negara. So yang ni adalah program-program yang kita rangkakan untuk mendapat atau memberi pendedahan kepada semua lapisan masyarakat lah, daripada sekolah rendah kepada menengah kepada IPT dan publik yang lain lah. Okay. Okey, saya rasa setakat tu dulu yang dapat saya kongsikan dengan semua. So saya harap kita dapat manfaat sedikit dalam masa yang singkat ini, dan saya
Saya kembalikan kepada pihak doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Ahmad Fitri atas perkongsian mengenai perundangan sebentar tadi. Jadi saya nak buka soal any question kepada Tuan Ahmad Fitri. Nampaknya macam Mr. Tan dah sedia nak tanya ke? Tuan Fitri, just nak tanya yang apa operasi video dengan catat tu, is it compoundable atau bila dah buat catatan mereka kena hantar ke Puspakom ke macam mana? Yang Okey, terima kasih Mr. Tan. Untuk maklumat, bagi operasi ops catat dan video tu, kita akan mengenal pastilah kenderaan-kenderaan mana yang dalam pemerhatian secara visual kita rasakan yang dia melebihi had pelepasan. Okey. So daripada segi rekod yang kita ambil adalah kita merekodkan dia punya nombor kenderaan dan kemudiannya kita akan buat semakan lanjut dengan pihak JPJ lah untuk kita mengenal pasti maklumat owner. Dan daripada situ kita akan keluarkan notis untuk kita panggil pemunya kenderaan untuk buat testing semula. Itu sekarang kaedah yang kita gunakan lah. Jadi kita setakat ni kita tak boleh nak keluarkan direct compound sebab dia terikat dengan peraturan semasa lah. Okay. Sebab I notice dalam peraturan tu dia ada clause lah. That means sebenarnya boleh buat tapi dia kena ada tunjuk ringement chart lah number 2. That means kena ada ringement chart sekali masa buat operasi lah. That's all lah. Yeah. Betul tak? Dalam law lah, inside the law ada mention. Yeah. Okay. Baik. Ya, ada lagi soalan untuk Tuan Fitri daripada Unity Environmental Consultants. Silakan. Selamat pagi. Tuan TS Fitri ya. Saya daripada Unity Environmental Consultant. Sebenarnya soalan tadi memang saya dah type lah dalam kita punya in-call messages. Sebenarnya Tuan Fitri dekat negeri Tuan Fitri sekarang, yang keperluan untuk orang yang kompeten dah memang jadi satu kewajipan ke, atau boleh tak Tuan Fitri jelaskan sedikit berkenaan dengan aspek tu kepada kita? Terima kasih Tuan Fitri. Okey. Baik. Okey, terima kasih atas soalan. Untuk kompetensi sebenarnya memang kita dah pun mewajibkan kompetensi kos kepada semua pengendali yang bertugas di premis untuk makluman bukan saja kepada operator yang mengendalikan alat kawalan pencemaran udara. Kompetensi kos ni juga kita telah wajibkan kepada operator yang mengendalikan sistem pengolahan effluent dan juga pengendali yang terlibat dengan buangan terjadual. Okey, so yang ini 3 aspek utama ataupun 3 kategori utama yang memerlukan kepada kompetensi. Jadi memang kita memang sudah enforce perkara ni dan memang ditekankanlah kepada setiap industri untuk dipatuhi. Boleh, terima kasih Tuan Fitri. Terima kasih. Baik. Okay, terima kasih atas soalan. Mungkin ada juga peserta nak ajukan soalan kepada panel-panel lain. Kat sini saya ada soalan dari Unity juga kepada Dr. Zaitun. Tuan nak tanya sendiri atau nak saya bacakan? Saya rasa doktor boleh bacakan atau Okey, saya bacakan kat sini ya. Soalannya. Ya. Okey. Bagi Malaysia, adakah kita mempunyai satu perancangan yang lebih menyeluruh untuk aspek udara bersih di Malaysia? Sekiranya ada, kita sekarang ni berada kat tahap mana lah? Okey, jadi terima kasih yang tanya daripada Unity ya. Jadi seperti mana yang saya ada sebut tadi, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Alam Sekitar Malaysia bahagian udara yang dipengarahnya adalah Puan Masyita Garus, kita memang kami MyCast dan juga Amal Consultant, kami telah dapat tender untuk review balik Pelan Induk Udara Bersih Kebangsaan yang pada tahun 2014 yang ada dulu.
kepada yang the latest 2000, kita buat perancangan untuk 2020 hingga 2030 di mana kita akan melihat secara menyeluruh aspek udara di Malaysia daripada dari segi standard dia, kemudian dari segi baseline yang sekarang yang tim saya memang specifically sedang mengkaji. Sebagai contoh, baseline study beberapa bandar utama di Malaysia yang terdiri daripada yang berlatar belakangkan trafik, berlatar belakangkan mungkin airport, berlatar belakang pelabuhan dan juga biomass dan juga lain-lain. Jadi dan juga kita ada buat dilibat urus dengan lebih 25 agensi. Kalau saya nak tunjukkan itu mungkin confidential sikit, tapi sebab dia masih lagi dalam proses pembinaan. Projek ni selama 15 bulan akan habis pada tahun depan, saya rasa Jun ataupun Julai. Jadi itu yang saya ada sentuh sikit tadi. Dia ada 4 huruf, dia ada cost benefit analysis untuk gap analysis dan juga strategic planning. Jadi strategic planning tu nanti daripada baseline study yang kita sedang buat dapatkan nanti dan juga fakta-fakta lain daripada jabatan kerajaan yang ada sebagai contoh. Menurut Puan Masyita, ada juga peraturan-peraturan yang ada dia tidak impact together dalam satu tu. Jadi dia terpisah-pisah. Jadi sebab itu kita nak melihat pada kali ini untuk menggabungkan kalau open burning ataupun biomass burning atau forest fire seperti itu. Itu dikawasili oleh Jabatan Kehutanan. Kemudian isu di pelabuhan sebagai contoh. Jadi dia itu juga mungkin ada agensi-agensi lain yang berkaitan. Jadi Plan Induk ini ingin melihat secara holistik, secara keseluruhan isu tersebut untuk meningkatkan meningkatkan kualiti udara di Malaysia. Yang mana sebenarnya kalau soalan yang bahagian kedua tadi tanya apa dia katanya? Di mana kita berada ya? Kalau saya nak kata kalau kita nak ukur di mana kita berada dengan benchmark WHO World Health Organization, sebagai contoh kalau sepatutnya sekarang ini kita berada dalam interim yang kedua. Interim 2020. Tetapi disebabkan oleh kita sepatutnya pada interim dah nak ketiga sebab kita dah 2021. Tetapi kita masih lagi menggunakan interim 2. Faktoran udara bersih tu, dia punya piawai dan sebagainya kerana kita masih belum dapat contoh nak menurunkan PM 2.5 tu kepada berapa sangat rendah sebenarnya dia punya kepiawaian WHO. Banyaklah isu kalau saya nak ulas di situ di peringkat Asia, di peringkat dunia kita bincang. Sebenarnya peraturan itu kadang-kadang agak ialah kan kita ni negara Malaysia negara maju. Negara dikatakan maju kalau menurut World Bank. World Bank kata Malaysia dah kategori negara maju. Kalau tahun 10 tahun lalu, 20 tahun lalu Malaysia ni negara membangun. Sebab itu kita layak banyak dana-dana. Sekarang ni kita dah tak layak dana-dana di bawah World Bank tak boleh, ADB tak boleh. Dan you are already developed countries kata. So tak boleh. Tetapi bila satu peraturan yang macam tu kan maknanya penguatkuasaan WHO. Saya ingat lagi kalau saya boleh cerita sikit pada tahun 2006 ya di BAQ Better Air Quality Conference di Yogyakarta masa itu 2006 masa itu WHO dan tim dia turun masa itu dia turunkan dunia ni ke Asia ni untuk melaksanakan PM1. Semua dia kata kena dia syorkan supaya monitoring station kita ni bukan hanya PM10 terus turun ke PM1. Jadi bangkitlah negara-negara membangun macam kita tak mampu sebab nak alatnya itu ya Mr. Po dan Unity tahu biasa bukan mudah nak turunkan in term of instrument. Instrumen. Tapi all the factory nak kena pasang dia punya filter, there's so many things. Jadi consider punya bincang-bincang hanya kepada 2.5. They agree 2.5 saja yang dilaksanakan di peringkat world dunia. Jadi kita Malaysia pada tahun 2006 benda tu dah turun. Tetapi Malaysia delay sampai 2017. Maaf ya DOE ya Encik Fitri. Maaf, memang itu fakta yang sebenarnya. Saya sendiri berada bersama WHO 2006. Saya sendiri berada bersama-sama dengan WHO dan sebagainya itu. Memang 2017 baru dilaksanakan. In fact pemasangan alat-alat di Air Quality Monitoring Station di Bersatu Malaysia yang 65 itu saya juga ada subject matter expert SME untuk DOE pada masa tersebut. Tapi involvement saya selepas tender diterima oleh kerajaan, bukan sebelum tender. Maknanya tender dah dapat, alat dah sampai,
ada sikit masalah, dia carilah expert-expert kan. Jadi saya involve sebab saya punya PhD memang on instrumentation. Saya punya TS pun, professional technology saya adalah in atmospheric sciences and environmental technology. Dan saya trained by DEFRA UK. My PhD in University of Leeds, train dan follow the UK DEFRA. DEFRA tu macam DOE di Malaysia. Tadi nak kata full macam mana situasi, tapi berbanding dengan negara, jangan kita bandingkan kita dengan England. Saya pun tak boleh nak banding. England tu please, because kita punya weather ya, Encik Fitri sebut, TS Fitri, cuaca kan, faktor cuaca kita berbeza, kita punya temperature kita berbeza, kemudian banyak perkara yang berbeza yang menjadikan kita punya air quality ni trend dia tu tidak sama dengan negara luar. Serupa juga kalau misal kata kita orang Kuwait, saya pergi Kuwait, saya tengok data Kuwait. Kuwait memang tak boleh nak compare dengan England, tak boleh compare kita sebab dia padang pasir. Jadi isu udara ni sebenarnya memang hot lah. Kalau saya pergi meeting tu, meeting yang peringkat Asia, meeting peringkat kalau AYUPA meeting minggu depan nak AYUPA meeting, bersedialah saya sebelum join meeting tu untuk yalah negara-negara besar. Kadang dia memandang negara kita ni macam yalah kan, kita negara kecil dan tak maju seperti mereka ada kuasa. Tetapi kalau kita yang macam tidak lakukan sesuatu apa pun, lagilah langsung tak ke mana. Jadi pada saya usaha yang kerajaan buat, melihat semula khususnya dalam udara bersih ni kita ada dana, dan sebenarnya dana itu kalau nak kiranya tak banyak dengan kerja yang diberi. Bagi kami, MyCast dan tim dan juga universiti lecturer, inilah sumbangan kami kepada negara. Ada masa kita boleh buat bisnes, tapi ada masa kita masa susah sana ni, masa COVID-19. COVID ini kan, jadi kita dapat hidup, kita dapat menyumbang dalam bidang kita itu pun dah alhamdulillah. Bagi saya seboleh mungkin jemputlah jadi ahli MyCast, lagi banyak kita boleh menyumbang nanti. InsyaAllah ya. Encik Unity ni, Encik Unity Environment pun saya tak ada nama. Saya sini, TS nanti kita boleh bincang, please contact with me. Post sekali ya, datang join our conference, then maybe you can share whatever your work over there. Okay. Menjawab. Thank you very much, Doctor. Menjawab. Boleh sharing, Doctor. Boleh. Kalau mungkin nak detail lagi nanti next time datang lah, boleh saya bincang lagi detail aku. Tadi just overview of. Sure. Thank you, Doctor. Okay, terima kasih semua. Mungkin kita boleh terima satu je lagi kat sini saya nampak Fanny Hazli. Mungkin ada satu lagi soalan sebelum kita wrap up. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Soalan saya ni agak relax sikit. Dia melibatkan soalan untuk indoor air quality. Sebab recently saya bump into artikel yang ada sebut softener fabric softener kita tu dia contain volatile organic compound VOC. So mungkin Mr. Poan boleh respon juga. So sejauh mana dia punya severity tu, maksudnya toxicity dia. Sebab kalau tengok daripada kajian tu dia macam boleh lead to asma, dia boleh trigger semua. Is it true, Mr. Poan? Thank you. Okay, that one actually kalau kita tengok scientific, kita kena analyse apa dalam benda tu, right? Before we really say is okay or not okay. Kalau tidak nanti MB Pure pun sue kita. Atau Fabris pun sue kita kan. So I guess to be objective is one thing is we kena tengok the compounds lah inside this not just say detergent, it could be orang kata odorant kan. Because sometimes kalau yang company yang okay punya, dia akan bagi tahu apa dalam odorant tu. Tapi kalau beli dari Shopee and all this thing, I tak tahulah apa komponen dia masukkan kan. So I guess we need to be fair lah. You have to analyse what is inside there. Then after that, let the university people determine whether it's okay or not. Mungkin ada faktor lain juga kot, cuaca kan, temperature kan. Sebab yang asma can also create by orang kata yang fines you know. Kadang-kadang debu dekat rumah pun dia boleh trigger, sebab dulu masa haze pun samalah kan, particles masuk rumah. Then that's why macam anak air is bioindicator lah.
Kalau Haze tu sebelum Haze datang dia sudah ada sign of asthma, then we know lah. I guess there's a lot of things lah. But to be fair is kena monitor lah, kena analyse, then after that he tengok dia punya orang kata level of pembawaan apa yang dijumpai dalam sesuatu indoor air lah. Okay, thank you. Boleh Miss Weni? Okay, menjawab Okey, boleh. Terima kasih. Sama. Okay, saya rasa setakat ini sahajalah kot sebab kita pun dah terlebih masa dah ni. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan jutaan terima kasih lah pada semua ahli panel. Mungkin Dr. Siti Khadijah ada nak ucapkan sesuatu kat situ? Boleh juga kenal. Okay. Terima kasih kepada panels. You see, ramai yang berminat ni dengan topik indoor acrylic, as I said lah before this. This is a topic yang jarang disentuh, dia tak keluar dalam tu kecuali paling popular masa Haze lah, and any you know tiba-tiba je ada keracunannya, and then suddenly people are talking about air quality. Dan it's a good platform. Terima kasih kepada Mr. Tan for the information from the industry, and Dr. Zaitun, banyak soalan untuk Dr. Zaitun, banyak nak cerita, saya faham. Maybe itulah saya ada cakap dengan Dr. Sarah, ada panel ni mungkin dia punya coffee talk dia tak cukup 20 minit. Mungkin kita akan fikirkan nantilah Tapi tak apa. di platform lain lah kan. Yes, if it's a very specific topic yang mendalam, dan kita akan adalah the next talk probably dengan students lah untuk ni, dan kita selalunya jemput je industri sekali. Okay, dan terima kasih kepada Tuan Fitri, dia baru je kan jadi pengarah di Perlis ni. Sebelum ni saya dengan Azman Tuan Haji Azman. Banyak program dengan Just Perlis juga. Okay, thank you all. Saya really appreciate you punya the talk today. Saya harap peserta pun saya dapat rasa lah it's only a tip of the information semua orang bagi ni, ada lagi banyak berdasarkan soalan, and thank you very much. Untuk slides, tak apa, Dr. Sarah bagi Kosam minta kepada panel, and from the registration link there will be emails ya. Mungkin panel ada nak edit sikit ke ataupun nak tambah ke, you may actually nanti kita minta kemudian lah for the slides, and of course mungkin ada benda yang perlu nak ni lah kan, ditambah baik. So that's on the slides and everything. Dan kita dapat lebih kurang I think max tadi 70 more, dan selalunya kita punya view dalam 500 bila kita check dalam FB nanti. Ada sekali kita punya view sampai 3,000, but then masa TNB tengah cerita pasal discount tu 3,000 orang dah tahu. Hot topic tu. Kita tak boleh nampak. Kita put forward lah, betul lah Dr. Zaitun cakap, kita tak nampak macam sampah, kita tak nampak, but I think the moment the COVID-19 sets in, kita mula air ventilation and all of this, dan kita mula cerita pasal capacity paru-paru and all this, and it's actually a great orang kata things to start off lah, start kicking in what is it all about kan. So terima kasih kepada semua. Kalau boleh kita jemput lagi, sebenarnya kita nak jemput lagi, there's a lot of things yang going on. Okay, thank you Dr. Sarah for organising this. Saya serah balik lah. Alright. Kepada Dr. Sarah, terima kasih. Okay, terima kasih semua pada ahli panel, ketiga ahli panel kita atas perkongsian, dan terima kasih juga kepada yang menyertai kita pagi ni lah untuk kalau boleh tengok di chat box tu untuk semua dimohon untuk mengisi link yang disertakan di chat box tu untuk kehadiran, untuk senang kita nak forward material tadi, dan juga kepada staff UNIMED akan dapat 1 hari berkhusus lah ya. Okay. Alright, saya rasa itu saja. Mungkin ahli panel lain Dr. Sarah ada sesi gambar yang alright, ada sesi bergambar, so dimohon untuk semua on kamera masing-masing gambar ni kosong ambil kan. Wani ready Wani, nanti Wani bilang.
Okey, satu. Boleh sedia semua? Ya, kita tunggu dulu semua buka. Wani count ni, Wani. Wani count pakai chat box. 1, 2, 3. Okey, Wani. Boleh Wani? Alright. Okey. Alright. Terima kasih Okay, semua. terima kasih semua. Thank you. Have a clear day today. Jumpa lagi. Thank you Mr. Tan. InsyaAllah. Terima kasih. Bye. Tano. Bye. Jama. Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Salam. Terima kasih. Mama.